Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Baik. Hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran sejarah tahun 4 dan tajuknya adalah Kerajaan Melayu Awal. Ini adalah kesinambungan daripada video cikgu yang sebelum ini. Okey, baik, kita tengok slide yang seterusnya. Baiklah. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar mengapa kerajaan-kerajaan Melayu awal ini unik sebagai tempat perdagangan. Okey, untuk video sebelum ini cikgu telah nyatakan kerajaan-kerajaan Melayu awal ini terkenal sebagai pusat perdagangan. Sekarang kita akan kupas kenapa. Yang pertama adalah kerana kedudukan geografi alam Melayu yang sangat strategik. Okey, alam Melayu ini ataupun negara-negara kerajaan-kerajaan awal Melayu ini dia terselindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan monsun timur laut. Jadi kapal-kapal pedagang selamat daripada dibadai oleh ribut. Yang kedua, kedudukan kerajaan Melayu awal itu sendiri. Kerajaan Melayu awal ini kedudukannya berada di persimpangan dua jalan laut yang penting antara dua kuasa ekonomi dunia pada waktu itu, iaitu kerajaan China dan kerajaan India. Maksudnya macam kita ni di tengah-tengah di antara perjalanan kerajaan India, kerajaan China. Okey? Dan juga kerajaan Melayu awal ini adalah sebagai pusat dagangan dan juga sebagai pusat pengembangan agama. Okey, yang ketiga, kerajaan Melayu awal ni mempunyai teknologi perkapalan yang maju pada zamannya. Dikatakan sumber daripada Cina, Jawa, Melayu serta Barat mengatakan kapal-kapal pada zaman itu amat besar. Okey, ada transkrip ataupun tulisan ukiran pada batu pada zaman itu, tak ada kertas lagi, kita ukir pada batu di Jawa pada abad ke-9 mengatakan kapal alam Melayu yang bergelar Jong lebih besar daripada kapal Eropah dan kapal Portugis. Kapal itu boleh memuatkan sehingga 1,000 orang dan anehnya, ajaibnya, ia dibina tanpa menggunakan waima sebatang besi sekalipun. Okey. Ada juga gambar di Candi Borobudur, Pulau Jawa yang mengukir gambar kapal alam Melayu. Kalau kita tengok pada gambar perbandingan Jong dan juga Galleon. Galleon ni kapal Portugis, kapal Eropah. Tengok size dia besar mana. Okey. Dan gambar yang kedua ini adalah ukiran kapal alam Melayu yang terpahat di Candi Borobudur, Pulau Jawa. Seterusnya, kebijaksanaan pentadbiran. Maksudnya kerajaan Melayu awal dia bijak dalam mentadbir bagi memastikan ia terus menjadi pusat dagangan yang terkemuka. Kerana mereka mempunyai sistem pelabuhan yang amat cekap, selamat dan ada pelbagai kemudahan. Contohnya ada ruang pemunggahan dan penyimpanan barang dagangan. Anak-anak kena tahu, pada zaman tersebut pelayaran menggunakan angin. Jadi sekiranya dia berlabuh di sesuatu tempat, dia nak tunggu angin untuk balik pula. Kan? Bukan macam sekarang. Sekarang ni kapal dijana oleh teknologi-teknologi terkini. Tapi zaman dulu kapal cuma pakai layar, iaitu menggunakan kuasa angin. Kena tunggu angin pergi, kan? Lepas tu nak tunggu pula angin balik. Dan tunggu tu bukan sehari dua, takes time. Okey? Jadi kerajaan Melayu awal ni amat bijak. Disediakannya ruang pemunggahan, disediakannya tempat penyimpanan supaya barang dagangan itu tidak rosak. Alright, seterusnya. Okey, keadaan Selat Melaka yang dalam dan tenang. Okey. Jadi ini memudahkan kapal-kapal untuk lalu.
Juga Selat Melaka ini merupakan selat terpanjang di dunia. Okey. Selat Melaka ini merupakan salah satu laluan pelayaran yang terpenting bukan saja pada waktu dulu sehingga sekarang. Air laut di kawasan ini tenang, dalam, dan dia memudahkan pelayaran kapal-kapal. Jadi tak takutlah tersangkut ke, ada terumbu ke kan. Terumbu ni macam batu-batu atau karang-karang yang ada di kawasan air cetek. Kalau terkena, dia akan tersangkut lah. Dan juga macam tadi cikgu nyatakan, Selat Melaka merupakan selat terpanjang dan digunakan sebagai jalan perdagangan. Seterusnya, ini adalah rumusan. Rumusan keunikan kerajaan-kerajaan Melayu awal. Yang pertama, rumusan daripada tadi ia adalah tempat persinggahan pedagang di antara China dan India. Ia juga merupakan pusat perkembangan agama. Ingat lagi, agama apa? Pada awalnya dulu, pusat perkembangan agama Hindu, agama Buddha, right? Ia laluan penting bagi pedagang luar. Kerajaan Melayu awal terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan monsun timur laut. Itu hari cikgu dah ajar. Ada berapa jenis arah mata angin? Itu angin barat daya, angin timur laut. Keadaan Selat Melaka yang dalam dan tenang. Selat Melaka merupakan selat terpanjang di dunia. Seterusnya membuatkan kerajaan Melayu awal ini terkenal sebagai pusat perdagangan dan juga Selat Melaka itu sendiri sebagai jalan perdagangan. Boleh dikatakan antara China dan India, kerajaan Melayu awal ini adalah macam laluan shortcut. Kalau diikut jalan lain jauh, kan? Jauh. Mungkin ada ancaman lanon, mungkin keadaan lautnya yang tak tenang, selalu ribut, kan? Tapi apabila dia lalu Selat Melaka ni daripada India contohnya nak ke China, laluan shortcut ni tenang, dalam, dan pastinya apabila ada kerajaan-kerajaan, pastinya ada pasukan keselamatan, kan? Contohnya macam Angkatan Laut yang menjaga kapal-kapal pedagang ini daripada ancaman lanon. Seterusnya, Laut Anugerah Tuhan. Masyarakat kerajaan Melayu ni pada awalnya dulu sangat bijak memanipulasi laut. Mereka menjalankan aktiviti ekonomi berasaskan hasil laut dan perdagangan. Daripada mulanya contohnya mereka berkampung di situ, di satu kawasan di tepi laut tu dijadikan perkampungan nelayan. Mereka menangkap ikan, aktiviti-aktiviti laut. Kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan seterusnya menjadi pusat perdagangan. Pelabuhan ini menyediakan, macam cikgu cakap tadi, pentadbirannya bijak apabila dia menyediakan kemudahan air mentah dan air bersih. Apabila kapal ini datang berdagang, dia memerlukan bekalan air mentah, kan? Bukan ada kuku dalam kapal tu, bukan ada kowe, kan? Takkan nak minum air laut, kan? Kemudian dia menyediakan makanan, menyediakan tempat simpan barang, dan juga kawasan jual beli, berdagang, serta perkhidmatan membaiki kapal. Ini bagi cikgu amat penting. Apabila sesuatu pelabuhan tu ada hikmat membaiki kapal, tempat itu akan selalu dikunjungi. Sebab pelayaran di laut ini pada waktu dulu amat bahaya. Dan kapalnya diperbuat daripada kayu dan memungkinkan ada kerosakan di sini dan di sana. Mungkin layarnya bocor, mungkin terlanggar terumbu karang ke, kan? So dia kena baiki kapal dia tu sebelum boleh berlayar lebih jauh. Dan kemudahan ini disediakan sementara pedagang-pedagang itu menunggu perubahan angin untuk berlayar, sama ada meneruskan perjalanan atau patah balik ke tempat asal mereka. Seterusnya, tajuknya indahnya alam sekitar. Jadi kita dah tahu masyarakat Melayu ini bijak memanipulasi, amat menghargai laut. Jadi laut itu perlu dipelihara kerana ia menyimpan 1001 khazanah alam dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau generasi kita yang sekarang ini, generasi saya, generasi awak, anak cucu awak tidak jaga lautan,
dan kita melakukan perbuatan yang tidak elok, contohnya kita buang sampah sarap di laut. Kalau kita pergi, contohnya pergi PD, contohnya buat isen kan, kat tepi pantai lepas makan-makan, campak polystyrene tu kan, bukan nak buang dalam tong sampah. Kan, so laut akan tercemar. Okay? Kemudian ada kapal-kapal dia tumpahkan minyak, dia sengaja buang minyak-minyak yang lebihan ke apa ke daripada kapal ke tengah laut, dan itu juga akan mencemarkan laut. Ada juga kapal dia membuang sisa toksik di laut. Dia nak buang dekat darat takut kena tangkap, so dia pergi buang dekat tengah laut. Jadi kesannya haiwan akan pupus. Juga tumbuhan-tumbuhan dalam laut, contohnya batu karang, everything semua akan pupus, dan hasilnya mungkin hakisan pantai berlaku, flora dan fauna laut akan pupus. Mungkin anak cucu kita nanti nak tengok penyu melalui YouTube dia, kan, dah tak boleh nak tengok real life, dah tak ada dah. Jadi kita kena hargai hasil laut ini, atau hargai laut ini, kerana nenek moyang kita dulu sebagai pedagang, sebagai pelaut, amat menghargai, amat menyayangi laut. Jadi ini tanggungjawab kita bersama, insya-Allah. Alright, next. Itu yang terakhir slide cikgu. Nanti cikgu akan berikan soalan melalui link quizzes. Right? Cikgu harap informasi yang cikgu berikan ini dapat membantu. Tajuk ini dah habis sekarang. So kalau nak buat refreshment atau ulang kaji, boleh rujuk balik video-video sebelum ini. Dan cikgu harapkan kita sentiasa dirahmati Allah, sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Stay safe everyone, stay healthy. Right? Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.